Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas pertemuan kita pada sesi petang ini yang merupakan sesi gantian kepada sesi pagi tadi. Sepatutnya kita telah pun melalui siri yang ke-17 berkenaan dengan doa-doa yang terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Namun dengan takdir Allah, ketentuan Allah, pagi tadi tidak dapat dijalankan. Namun Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita peluang pada petang ini untuk kita meneruskan pembelajaran kita tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bertemakan kepada ayat berbentuk doa. Oleh sebab itu, doa yang paling terbaik yang hendak diamalkan, yang hendak dibaca, yang hendak dihafal adalah doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Begitu juga doa yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang melakukan sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal. Dalam kita berdoa, kita memilih doa yang terbaik. Moga-moga pengisian kita pada petang ini dirahmati oleh Allah pada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Semoga Allah sentiasa merahmati kita. Tidak kira di mana saja kita berada, moga-moga kehidupan kita ini sentiasa berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petang ini kita akan menyambung doa bilangan yang ke-12. Doa bilangan yang ke-21. Bukan 12. 21. InsyaAllah. Maknanya kita dah nak masuk kepada penghujung, kepada slot doa-doa ini. Oleh kerana itu, saya kena buat juga kelas gantian pada petang ini kerana kita ada tajuk yang baru yang kita akan pelajari setelah kita selesai belajar tajuk tentang doa-doa ini. Oleh sebab itu, kena diteruskan juga. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mendapat notis pada hujung kerana mungkin petang ini sudah ada program lain, sudah ada pengajian lain kan. Jadi saya mohon maaf jika dia mengganggu aktiviti dan tugasan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kita doakan rakan-rakan kita yang tak dapat bersama dengan kita pada petang ini secara langsung. Kita doakan mereka dapat mengikutinya secara rakaman. Jadi rakaman tentang pengisian pada petang ini boleh dilihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tajuknya adalah doa-doa terbaik dalam Al-Quran siri ke-17. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan
dengan doa bilangan ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan, jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Betul kan? Kita akan sambung doa bilangan ke-21. Betul, Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Saya perlukan pengesahan dari tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita terlupa. Jadi kita perlukan pihak lain untuk ingatkan kita. Okey. Petang ni kita nak belajar doa minta kepada Allah supaya negara yang kita diami ini berada dalam keadaan aman. Itu nombor satu. Aman terlebih dahulu. Aman. Lepas kita minta doa Allah Ta'ala jadikan negara kita, negeri kita ini aman, maka doa yang paling penting juga, kita kena minta Allah Ta'ala jauhkan kita, tempat tinggal kita, tempat kita nak bermukim, kita nak tinggal di dalamnya, Allah jauhkan daripada syirik. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Oleh kerana itu, kita akan melihat, berperincikan tentang kandungan doa ini. Mula-mula doa minta keamanan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kalau negara kita aman, banyak perkara kita boleh lakukan. Jadi aman ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kalau kita nak lihat nikmat aman ini, kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Quraisy. Liila fi Quraisy itu, ya Allah kata alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sebab tu mana-mana negara, antara dua kejayaan besar negara itu ditadbir dengan baik, dia mesti negara itu aman, lepas tu pula cukup pada makan dan minumnya. Maknanya tidak lapar. Negara kita alhamdulillah aman negara kita. Lepas tu makanannya alhamdulillah masih lagi boleh kita nak cari makan. Oleh kerana itu kita tetap kena berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala amankan negara kita ini. Dan bukan saja nak dapat keamanan, tetapi kita juga nak minta aman daripada azab Allah, iaitu dengan kita minta dijauhkan daripada kesyirikan. Kerana syirik merupakan dosa yang mengundang kepada azab bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rujuk doa ini dalam surah Ibrahim, surah nombor 14, ayat nombor 35. Okey, dalam Quran ayat ini dia berada pada muka surat 260. Muka surat 260, dia berada pada baris yang kedua dan ketiga dan keempat di dalam muka surat 260 di dalam Quran. Kenapa saya selalu sebut muka surat? Supaya tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh pada Quran terjemahan itu buatlah tanda ke, tagging ke, tampallah apa-apa maklumat supaya kita apabila kita baca Quran, kita tahu, pada muka surat 260 ini, pada baris yang ketiga, keempat, kelima tu ada doa. Lama-lama kita khatam Quran, kita ingat apa yang kita dah belajar.
Jadi kita akan semakin ingat dan semakin kukuh. Baik, doa ini bersempena dengan nama surah itu, dan doa ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihimu salatu wassalam. Doa Nabi Allah Ibrahim. Jadi, kita kena lihat apakah doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni memang banyak doa-doa beliau yang telah pun kita pelajari sebelum daripada ini. Dan ini di antara doa yang sangat penting, yang kalau boleh kita janganlah tinggalkan. Minta. Okey, tapi minta untuk diri sendiri saja ke? Jadi kita hayati doa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey. Doa ni ayat 35 ni sebenarnya dia ada pangkal depan dia. Sebenarnya depan dia ni ada lagi ayat. Ada lagi potongan ayat dia. Tapi saya tak letakkan di dalam nota doa ini kerana kita terus ambil kepada ayat yang dia terus kepada bacaan doa. Tapi untuk memahami ayat 35 ini, kita perlu melihat keseluruhan ayat. Kadang-kadang kita perlu melihat ayat sebelum ayat yang kita rujuk ni, kan, supaya kita lebih memahami doa ini dan kita boleh teringat doa ini dan semakin kukuh dan khusyuknya kita. Bayangkan kalau Nabi Allah Ibrahim sendiri berdoa dengan doa ini, bermakna secara tak langsung kita kena tirulah, kita kena ikutlah, sebab Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, mereka merupakan manusia yang telah mendapat nikmat berada di atas jalan yang lurus. Seperti mana kita doa setiap hari tu. Kurniakanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau pernah bagi nikmat kepada mereka dan setelah Fatihah itu. Maka salah satu kumpulan manusia yang Allah pernah beri nikmat kepada mereka, an'amta alaihim, kan, adalah golongan para al-anbiya, di kalangan para nabi dan para rasul. Jadi, mari kita sama-sama memahami inti kepada doa Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalaulah kita nak cari ya doa Nabi Allah Ibrahim. Okey, tidak semestinya surah Ibrahim cerita khusus pasal Nabi Ibrahim saja, tidak semestinya. Tetapi kita kena cari jawapan. Kan, kenapa dia panggil doa Nabi Allah Ibrahim? Sedangkan ayat 35 tak jumpa pun Nabi Allah Ibrahim nama dia. Sebab itu kita kena baca pada pangkal ayat depan dia. Jadi kalau kita baca pada ayat depan dia, tuan-tuan akan jumpa ayat tu berbunyi wa id qala Ibrahim. Jadi perkataan dia ada nama Ibrahim dekat situ. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dia ada nama Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu doa ni kita letak khusus, ia pernah dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okey. Maka doanya apa? Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Dan ij'al, jadikanlah hadzal balada, hadzal balada, negeri ini. Hadza maksudnya ini, al-balad iaitu negeri. Okey. Negeri yang dimaksudkan dalam doa Nabi Allah Ibrahim ini, negeri mana? Sebab Nabi Allah Ibrahim, dia ada banyak tempat yang beliau berjalan. Kan, Nabi Allah Ibrahim pernah berada di Iraq. Nabi Allah Ibrahim pernah berada di Palestin.
Nampak Nabi Allah Ibrahim pernah memasuki bumi Mekah. So hadzal balad ni negeri apa? Kan, negeri yang mana satu? Oleh kerana itu, kita kena merujuk kepada keseluruhan ayat lah. Sama ada ayat sebelum dia dan ayat selepasnya. Jadi hadzal balada, negeri ini yang merujuk kepada Makkatal Mukarramah, iaitu bumi Makkah. Okey. Nabi Allah Ibrahim, dia pernah sampai di bumi Makkah. Kalau siapa yang pernah mengikuti kronologi kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ni dia pernah masuk bumi Makkah awal-awal sekali adalah ketika beliau menghantar isterinya yang kedua dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah telah memerintahkan supaya Nabi Allah Ibrahim tinggalkan isterinya itu dan anak lelakinya Ismail di bumi Makkatal Mukarramah. Jadi itu adalah sejarah awal kedatangan Nabi Allah Ibrahim ke bumi Makkatal Mukarramah. Jadi Nabi Allah Ibrahim, dia minta kepada Allah, supaya jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini apa? Aminah. Aminah bermakna negeri yang aman. Aman negeri Mekah. Terbukti tak sampai ke hari ini kita dapat rasa siapa yang pernah pergi, dia telah pun lalui, dia telah nampak bahawasanya negara Mekah, bumi Mekah ini memang dia akan aman. Kan, maknanya doa Nabi Allah Ibrahim yang dia pernah panjatkan, yang pernah dia ucapkan dulu lagi, supaya Mekah ini negara yang aman. Ya, aman negara Mekah tu, bumi Mekah tu. Kan, antara contoh yang paling besar yang kita boleh nampak amannya bumi Mekah ini adalah ketika kisah tentera bergajah hendak menyerang Kaabah. Kisah Ashabul Fil. Kisah dalam surah Fil tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Waktu itu waktu Nabi belum lahir lagi, tapi tahun yang sama yang Nabi akan lahir. Sebab itu kelahiran Nabi SAW dia panggil tahun kelahiran dia tahun gajah. Sebab apa? Kerana ada peristiwa besar gajah nak menyerang Kaabah. Jadi peristiwa Kaabah dilindung oleh Allah. Kita bayangkan. Masa tu bumi Mekah tu dah jauh sangat daripada Islam. Kan? Dah jauh sangat daripada Islam. Sebab Nabi SAW ketika tu belum lagi dibangkitkan jadi Rasul. Tapi tahun itu Nabi baru nak lahir. Kan? Tetapi Mekah ini, ia mempunyai mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Ismail sebenarnya. Tapi dah lama sangat. Jadi menyebabkan mereka ini jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Tapi kenapa Allah selamatkan? Kan? Ini menunjukkan bahawasanya kan, doa Nabi Allah Ibrahim ini nampak dikabulkan oleh Allah. Lepas tu banyak lagi lah. Kan, ayat-ayat lain yang Allah Ta'ala cerita sampai ke perempuan akhir zaman. Akhir zaman pun bumi Mekah ini Dajjal pun tak boleh nak masuk. Kalau Dajjal nak masuk, apa saja jalan dan pintu nak masuk ke bumi Mekah itu, Allah telah meletakkan pengawal-pengawal di kalangan malaikat. Kita tengok doa Nabi Allah Ibrahim, Masya Allah. Jadi kita kena contohi Nabi Allah Ibrahim dalam dia berdoa. Jadi doa ini bukanlah dikhususkan hanya untuk orang
penduduk Mekah saja yang baca. Tak. Doa ini juga dia terpakai, applicable kepada semua. Jadi, kita faham, oh tentang nikmat aman ini. Kemudian, Nabi Allah Ibrahim juga meminta kepada Allah, wajnubni, dan jauhkanlah daku. Daku tu maksudnya aku, diri Nabi Allah Ibrahim tu sendiri. Sebab tu dalam doa, kalau kita nak minta apa-apa, nak selitkan sekali dengan orang lain, maka kita kena dahulu diri kita sendiri dulu. Jadi Nabi Allah berkata, jauhkanlah aku. Takkan dia seorang saja. Orang yang beriman, kita tak boleh penting diri sendiri je. Bukan kita nak jaga diri kita saja, tapi kita juga kena menjaga ramai orang di sekeliling kita. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim dia kata, wa baniya, dan anak-anakku. Anak-anakku tu sampailah kepada zuriat-zuriat dia, sampailah lelaki dan perempuan termasuk di dalam itu. Jadi kalau ketika mana doa ini dibacakan, sudah tentulah termasuk anaknya Nabi Allah Ismail, termasuk ahli keluarga dia, dia doa pada Allah. Nabi Allah Ibrahim berdoa. Kan? Dia doa minta jauhkan dia dan zuriat keturunan dia tu daripada apa? An-na'budal awthnam, daripada perbuatan menyembah patung dan berhala. Al-Asnam iaitu berhala. Dia minta Allah Ta'ala jauhkan keturunan dia tu daripada perbuatan menyembah berhala. Maksudnya apa? Daripada melakukan kesyirikan. Walaupun dalam ayat ni dia sebut khusus pasal berhala, kan? Dia termasuk dalam apa saja perbuatan syirik. Apa saja. Kalau di tempat kita, negara kita ni ada orang dia buat syirik menyembah matahari, dia sangat valid dengan doa ni. Kalau di tempat kita ada orang menyembah jin, dia termasuk juga dalam doa ni. Kalau ada di tempat kita ini orang menyembah apa, pokok-pokok ke, dewa-dewa laut ke, macam-macam sekalipun, ia termasuk di dalam doa ini. Dia bermaksud umum. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, kalau kita tengok doa ini, kita dapati Nabi Allah Ibrahim ini, dia bukan doa untuk diri sendiri saja, tetapi dia juga mendoakan untuk orang lain, zuriat keturunan. Okey. Pada doa ini, sebelum kita lanjutkan dengan maklumat yang lain, pada doa ini ada perbincangan di kalangan para ulama tafsir, perkataan al-balad. Al-balad dekat sini. Kenapa? Dekat sini dia sebut dia ada alif lam. Al-balad. Dia panggil apa alif lam ni? Dia panggil ma'rifah. Dia spesifik. Maka kalau ikut Ibnu Kathir kata, al-balad di sini, Mekah ni, kenapa diguna al? Al ni dia merujuk kepada kata nama khas. Kata nama khas merujuk kepada tempat itu sudah diketahui dia. Lepas tu dia panggil dikhususkan, diketahui. Maka kata Al-Imam Ibnu Kathir, doa ini Nabi Allah Ibrahim dia baca setelah pembinaan Ka'bah. Setelah dia membina Ka'bah, dia membaca doa ini. Bagaimana kita boleh kata doa ini selepas dia membina Ka'bah? Selepas Ka'bah tu ada.
kerana ada perkataan al-balad, dia spesifikkan. Mekah ni kan, hebatnya, mulianya Mekah ini adalah adanya Baitullah, adanya Kaabah tu. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang paling penting kita tahu maklumat pada doa ayat 35 ini. Itu perkara yang sangat penting yang kita nak pelajari pada petang ini. Jadi moga-moga doa ini kita jangan tinggalkan. Ya, moga-moga negara kita ni walaupun aman, tidak ada musuh dan sebagainya, tetapi biarlah negara kita ini aman daripada perbuatan syirik. Kita bimbang kesyirikan inilah yang telah menghapuskan umat-umat yang terdahulu. Kan? Kaum-kaum bagi nabi-nabi ni semua Allah Ta'ala binasakan. Kerana apa? Kerana perbuatan mensyirikkan Allah. Jadi kita bimbang negara kita ini selalu Allah timpa dengan bala bencana. Allah Ta'ala beri kita dengan azab-azab yang kecil, azab-azab yang besar. Kan disebabkan negara kita ini tidak terlepas daripada perbuatan syirik. Kan? Jadi kita kena doa pada Allah. Sebab kesyirikan zaman moden ni, dia tak sama kesyirikan zaman dulu. Kalau zaman dulu, kita boleh nampak mereka sembah patung secara terang-terangan. Zaman sekarang ni, kita tak nampak. Syirik boleh berlaku dalam bentuk yang moden. Contohnya, mempercayai ramalan boleh jatuh syirik. Kita boleh berpegang kepada ramalan zodiak tu, dia boleh jatuh syirik. Banyak tuan-tuan, benda khurafat, benda tahyul boleh bawa kepada syirik. Yang kita tak sedar. Orang ingat syirik ini sembah patung dan berhala saja. Tidak. Syirik ini ada banyak tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak syirik dalam ketaatan? Syirik dalam kasih sayang, semua ada. Syirik dalam ketaatan ni contoh. Kan, kalau kita berpegang, kalau kita kata, aku mesti kena taat cakap dia. Aku mesti kena taat cakap kumpulan. Dia pegang mentaati kumpulan tu mutlak. Dia kata, apa jadi aku kena taat. Di sini dia boleh jatuh kepada syirik. Dia panggil syirik apa? Dia panggil syirik dalam bab mentaati makhluk-makhluk Allah. Kalau yang kebaikan tak apalah. Tapi kalau dia kata, kalau dia cakap, aku kena taat. 100%. Walaupun dia cakap salah. Walaupun dia cakap itu tak selari dengan agama. Yang tu tak boleh. Kita, had limit kita taat pada manusia selagi mana dia tak mengawak kita kepada maksiat. Tapi ada orang dia pegang, dia taksub kepada kumpulan dia, kan? Kumpulan dia betul ke tak betul tu tak apalah. Zalim ke, jahat ke apa ke, kena taat. Dia boleh jatuh kepada syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah tajuk tentang bahaya syirik tu, insya-Allah kita akan buat tajuk bahaya syirik. Kita akan ajar syirik kasih sayang, syirik ketaatan, syirik meminta perlindungan. Ada banyak jenis syirik tu. InsyaAllah nanti kita akan jalankan. Kalau ikut jadual, kita akan buat insyaAllah dalam pertengahan bulan 10 insyaAllah. Kan? Kita tak nak belajar syirik bahaya. Tapi masyarakat tak tahu pun syirik bahaya tu syirik yang bagaimana. Kadang anak-anak kita pun mudah juga percaya kepada syirik. Yang kita tak perasan sebenarnya itu adalah syirik. Dia panggil syirik zaman moden. Jadi moga-moga kita doa. Dalam masa sama kita doa pada Allah. Moga-moga negara kita ini aman. Diri kita dan anak-anak kita, zuriat kita dan negara kita ini Allah Ta'ala jauhkan daripada kesyirikan. Baik, kita teruskan kepada bilangan doa yang ke
22. Okey, doa nombor 22. Okey, setakat ni ada apa pertanyaan yang boleh saya jawab jika ada? Okey, kalau ada apa-apa nanti tuan-tuan tinggalkan soalan tuan-tuan di ruangan chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nak wabarakatuh. tanya, Ya. doa-doa dalam Al-Quran ini bolehkah dibaca dalam Rumi? Rumi tu maksudnya macam mana? Maksud dia kita baca yang maksud dia itulah ya, macam Rabbana Atina ni, okey kita masuk wahai Rabb kami. Boleh tak kita baca? Maknanya kita tidak hafal yang Jawi, kita baca yang dalam bahasa Melayu lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Jawapannya boleh. Kalau ia boleh membawa kita lebih kepada menghadirkan hati, faham, ada khusyuk, ia lagi baik daripada baca yang lafaz Arab yang kita tak boleh memahami. Doa pada Allah ni bacalah dalam bahasa apa kita nak baca yang kita faham. Maknanya keberkesanan doa tu samalah Ustaz dengan bahasa Arab. Ya. Dia tidak ada adab ataupun syarat berdoa, doa mustajab. Tak jumpa lagi setakat ni para ulama kata mesti dia baca bahasa Arab. Tidak ada. Tidak ada. Cuma kerana dia ayat Quran, maka sudah tentulah kita baca dia dalam bentuk ayat Quran. Tapi kita nak berdoa, dia berbeza membaca ayat Al-Quran untuk kita dapat pahala baca Quran, berbeza dengan kita berdoa. Tapi kalau kita baca Quran, kita tak bolehlah baca terjemahan. Kalau kita niat kita baca Quran kan, wahai Rabb kami, berilah kami, kan. Tentunya yang tu tak boleh lah. Tapi kalau bentuk doa tak kisah. Okey, tapi kalau katalah kita baca dalam solat, kita bersujud, contohnya lah kita nak baca tu tak boleh kan dalam bahasa Melayu? Boleh tak Ustaz? Itulah berlaku perbincangan dari para ulama sebab kerana dia adalah doa. Kita jangan keluar daripada doa. Jelas jika dia dalam bentuk doa, ada pendapat mengatakan sebab dia doa. Itulah yang kita mampu. Kan? Maka boleh baca. Tapi doalah doa. Jangan kita buat dia selain daripada doa. Tapi jika kita ragu-ragu, lebih baik kita bacalah dia dalam bentuk lafaz yang sepatutnya kita hafal lah. Kalau dalam bahasa, kalau Rabbi Ja'an, kita baca Rabbi Ja'an. Tapi kalau kita memang tak mampu, kan kita nak berdoa, Nabi suruh kita doa tu. Janganlah kita menyebut benda yang luar daripada tak ada kaitan dengan solat tu. Sebab doa dia termasuk perkara yang dituntut di dalam solat. Tapi doa kita tak hafal. So kita nak baca doa apa? Kalau baca Ustaz, baca dalam hati, niat dalam hati boleh tak? Baca dalam hati. Baca dalam hati tu terbaik kita lafazkanlah dia. Kita lafazkanlah dia sebab dia adalah doa. Baik. Okay. Tapi tu ada perbincangan dengan para ulama doa dalam bahasa Melayu tu. Wallahu ta'ala alam. Kita ikut kepada kemampuan kita. Tapi kita kena usahalah. Usahakan kita apa insya-Allah. Okey, satu lagi Ustaz, kalau katalah kita buat solat hajat, ya. Okey, mungkin kita punya hajat kita yang kita nak minta daripada Allah, tapi kita tak boleh cakap dalam bahasa Arab, ya. So adakah perlu kita lafazkan ataupun memadai kita hajat kita tu kita bercakap dalam hati saja? Sebab takut bercakap Melayu nanti takut tak sah pula kita punya solat. Macam mana? Itulah isu tadi tu, dia istilah dia doa. Jika dia berdoa, dia sebut ya Allah. Kan? Lapangkanlah dadaku ya Allah. Dia sebut dalam bahasa Melayu. Adakah membatalkan solat dia? Syaratnya doa. Itu yang pentingnya. Faham tak maksudnya? Syaratnya dia berdoa, bukan dia bernyanyi,
bukan itu saja. Yang tu confirm batal lah. Tapi kalau doa, dan itu yang dia hafal tu. Adakah Islam ini, adakah ada sampai berat seperti seperti apa, mesti, ialah kan, tak semua orang dia boleh hafal, tapi kena ada usaha. Walau bagaimanapun kalau kita ragu-ragu, kita bacalah ia di dalam hati. Tapi maklumat ni banyak orang tanya juga nantilah. Saya kukuhkan semula maklumat ini supaya kita dapat selesaikan, kita boleh rungkaikan persoalan ini. Ya, sebab baca dalam hati sama tak seperti kita menggerakkan lidahnya kita menyebut. Kan? Ataupun bolehkah doa itu dibaca di dalam bahasa ibunda kita. Niat kita doa, tak ada niat lain. Adakah dibenarkan? Jadi kita kena lihat pelbagai pendapat. Nanti saya kena buat tajuk khas pada sebab dia soalan yang sangat masyhur ditanya. Jadi saya minta maaf lah pada petang ni. Berikan saya sedikit waktu. Nanti kalau kita dah habis tajuk doa ni tak banyak dah. Tinggal beberapa doa. Nanti kita akan sambung dengan saya tengah siapkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nanti insyaAllah nanti kita ambil persoalan ni. Ya, bolehkah berdoa di dalam bahasa Melayu? Kita lafazkan tapi niat kita doa. Tidak ada perkara lain melainkan daripada doa. Itu insyaAllah nanti kita berikan saya waktu untuk saya menjawab dia insyaAllah. Supaya kita boleh rungkaikan apa persoalan tersebut. Kita kena buat nota sebenarnya supaya orang lain pun boleh dapat manfaatkan. Kita nak tengok dalil yang membolehkan dan dalil yang tidak membenarkan. Lepas tu kita cari titik kesimpulannya bagaimana. InsyaAllah ya Puan ya. InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ustaz. Ya. Ini Kak Anis ya Ustaz. Ya Kak Anis. Ustaz, apa ni Ustaz tadi doa tadi kita utamakan diri kita dulu kan? Iaitu yang dikatakan daku ya. Adakah that means kita mesti doa untuk diri kita kalau yang kita khususkan jangan ikut perangai iblis, iaitu bila mula-mula dulu ini tak tahulah betul-betul cerita ke dongeng ke wallahu alam yang dikatakan pada rahsia asal terjadinya Nabi Adam, iaitu heboh dekat syurga tu yang Allah akan ada murkai satu makhluk dia lah pada masa itu, iblis dan malaikat. Jadi malaikat tu masa tu si iblis ni very taat kepada Allah. There is apparently no place dekat syurga yang dia tidak sujud. Jadi semua malaikat ni minta iblis ni mendoakan untuk mereka tak menjadi makhluk yang Allah marah. Jadi iblis tu buat doa bagi semua orang dan lupakan mendoakan dirinya. Jadi akibatnya timpa peristiwa dia dihalau lah. Yeah. Is this correct or is just dongeng-dongeng? Ya. Dia maksudnya iblis ni dia banyak bersifat aku. Dia ada perbezaan dengan kisah Nabi Adam. Betul tu apa yang dikongsikan oleh Kak Anis sebentar tadi. Ya. Betul cerita tu Ustaz. Cerita yang sebetulnya saya kurang fokus tadi. Saya tengah cari jawapannya. Okey, apa dia? Cerita dia semula? Okey, yang saya dengar lah dulu. Jadi masa kejadian Nabi Adam, ada there is talk in the syurga that Allah is going to satu-satu daripada makhluknya. Jadi pada masa itu ada iblis
dan malaikat. Dan iblis itu masa tu very taat kepada Allah. Sebelum dia engkar lah sujud hormat kepada Nabi Adam. Jadi malaikat ni, because he is a senior whatever ya, makhluk, iblis, jadi malaikat ni mintalah si iblis ni doakan untuk mereka that they are not one of those which Allah is displeased with. But iblis ni doakan semua orang tapi terlupa kepada mendoakan diri dia sendiri. Oh, okay. So that is why sekarang kalau kita nak doa, kita harus tumpukan kepada diri dulu sebelum kita mendoakan untuk orang lain. Jangan ikut sifat ciri-ciri si iblis ni. Okey. Okey. Pertama, kisah yang dikemukakan, saya wallahu ta'ala alam, dapatan saya pada membaca kisah-kisah tentang Nabi Adam ni, bahkan nanti insya-Allah kita akan ada pengisian tentang kemuskilan kisah Nabi Adam ni. Setakat ni tak jumpa lagi riwayat daripada Al-Quran ke, daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan permintaan dan kisahnya iblis minta doakan dia tu, yang dia terlupa nak doakan untuk diri sendiri tu. Kisah tu sebenarnya tidak bersandarkan kepada mana-mana sumber yang kita boleh yakini akan kebenaran. Oleh sebab itu, saya mohon maaf kerana saya tak boleh nak mengiyakan maklumat tersebut. Dari sudut umum, kalau kita tak nak ambillah kisah iblis tu jadi sebagai study case kita, incident case kita, jadi memang adab dalam kita berdoa, memang kalau kita nak doakan untuk orang lain juga, memang adabnya kita kena doakan untuk diri kita terlebih dahulu. Baru kita doakan kepada orang-orang yang lain. Seperti mana kalau kita ikut semua doa, dia mesti mula kalau doa tu ada merujuk kepada orang lain, memang adabnya untuk diri sendiri kita dulu. Jadi sebab tuntutan agama tu berlaku pada diri kita yang paling utama. Kan? Jangan orang lain masuk syurga, kita pula tak masuk syurga. Sebab tu dekat dalam surah At-Tahrim, contoh surah At-Tahrim kan, surah 66 tak silap saya, yang Allah Ta'ala kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Maksudnya diri sendiri dulu dan juga ahli keluarga. Jangan jaga ahli keluarga je, tapi diri kita masuk neraka tak boleh. Istilah kata kita menjadi lilin, membakar diri, kan, korban diri sendiri, tapi orang lain terselamat. Yang tu tak boleh guna di dalam bab keselamatan di hari akhirat. Jadi dalam bab hidup kita sebab tanggungjawab tu kita sendiri memang bertanggungjawab dah, betul tak? Orang lain tu bukan kita tak pentingkan, tapi memang kena dahulukan diri kita terlebih dahulu. Itu di antara adab-adab di dalam berdoa. Jadi Ustaz, ada tak Ustaz, bila dikatakan ahli keluarga, yang ni kita doakan kepada ahli keluarga, anak-anak, cucu-cucu kita yang ada dengan kita, dan lepas itu ibu bapa kita yang mungkin sudah pergi dahulu. Is there a susunan tertib berdoa? Wallahu ta'ala a'lam. Saya ialah atas kelemahan ilmu yang saya miliki, banyak yang tak tahu. Saya tidak ada ilmu tentang penyusunan doa-doa ni mesti sebut lepas diri kita, ibu bapa kita ke, lepas tu nak sebut zuriat kita. Yang itu saya wallahu ta'ala bukan. Saya memang tidak ada ilmu dalam bab tu. Tapi kalau dalam bab lain, kalau macam dalam bab kita nak
Kalau kita nak dahulukan bagi nafkah kan, kita nak sedekah, nak infak, Quran memang diterangkan. Kepada siapa orang yang kau kena dahulu dulu, itu ada susunan dia. Tapi bab susunan dalam doa ni, kita nak doakan siapa dulu selepas diri kita lah kan, contoh kan. Contohnya kita nak minta Allah bagi rahmat. Allah nak bagi rahmat kepada ibu bapa kita, kepada anak dan cucu kita. Adakah kita nak susun dulu bapa kita, lepas tu anak kita, baru cucu kita? Yang tu Allah Ta'ala alam. Saya memang tak ada ilmu waktu kan. Jadi tak ada contoh daripada doa-doa Nabi kita berkenaan dengan perkara ini? Allah Ta'ala, nanti kalau ada siapa-siapa rakan-rakan kita yang mendengar, mengikuti pengisian pada petang ni, dia kita faham soalan Kak ni tadi, kalau boleh bantu ya, bantu kalau ada jumpa menaik Quran dan hadis, tolong beritahu, sebab kemungkinan sangat besar mungkin dia ada kat ni tapi saya tak jumpa. Bukan maknanya saya tak jumpa tu tak ada ya, itu kekurangan diri saya lah. Tapi setakat ni tak jumpalah, mungkin saya tak jumpa, orang lain jumpa. Jadi lepas tu kita buat pengumuman, kalau siapa-siapa yang ada jumpa, tolong kongsikan. InsyaAllah nanti kalau ada, kita akan kongsikan jawab kemuskilan yang dilontarkan oleh Kak Anis tadi. Boleh Kak ya? Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama-sama. Wa atifah jazakillah. Okey, kita nak jawab soalan pada Puan Aziah, tak silap saya tadi kan? Okey, Alhamdulillah. Okey, kita ambil pendapat ni lah. Okey, pendapat ni saya ambil dalam laman Sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tajuknya dia di bawah tajuk artikel Al-Kafi Lil Fatawa. Okey, yang pernah dikeluarkan pada tahun 2016. Okey. Tajuknya membaca zikir dan doa selain bahasa Arab di dalam sujud. Kan seperti Kak Azia sebut tadi, macam Encik Rahmat sebut dalam hati tu. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, kita ambil jawapan dia lah. Okey, kalau ambil jawapan kita gunakan. Okey, soalan dia macam ni. Dia tanya. Dia kata, Assalamualaikum Datuk. Datuk ni maknanya Datuk Mufti lah. Okay. Saya tahu doa dan zikir dilafazkan ketika sujud perlu dalam bahasa Arab. Dia kata, sekiranya saya tidak tahu bahasa Arab, hanya perlu berdoa dalam hati sahaja. Dia kata, okay, dia tak tahu bahasa Arab, tapi dia nak doa juga, tapi doa dalam hati. Lepas tu dia tanya soalan. Baru-baru ni saya dengar boleh lafazkan doa ketika sujud menggunakan bahasa yang kita faham. Saya perlukan pencerahan dari Datuk. Sama seperti saya sebut tadi jugalah. Okey, tak apa. Kita boleh guna pendapat ni. Okey, kita tengok apa jawapan Datuk Mufti. Okey, beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sewaktu sujud dalam solat memang amat digalakkan di dalam Islam. Okey, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim lah. Okay, kita sedia maklum kan, keadaan waktu yang paling rapat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Okey. Lepas tu Datuk Mufti jawab, namun begitu, ibadat solat ini sifatnya ta'abbudi dan tauqifi. Ta'abbudi dan tauqifi ni maknanya dia kita tak boleh buat reka-reka. Kalau bentuk macam tu lah kita buat. Kalau dia tahu kifi, dia berdasarkan kepada petunjuk. Okey, lepas tu dijelaskan. Ya'ni perlu bertepatan dengan cara yang diajarkan oleh syarak. Okey. Daripada Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat." Okey, ini dalil hadis ni digunakan untuk mengatakan ibadat ni kita tak boleh nak reka-reka. Kita tak boleh buat solat 5 rakaat, kan, solat zuhur contohnya. Kalau 4. Seperti mana Nabi kata, semayanglah kamu seperti mana melihat aku semayang. Okay, lepas tu diketahui bahawa para sahabat yang bukan orang Arab seperti Salman Al-Farisi, nama pun Al-Farisi, orang Parsi kan. Salman ni dia bukan orang Arab. Okey.
dia sendiri tidak solat dalam bahasa beliau, yakni Parsi. Sebaliknya beliau belajar dan beribadah menggunakan bahasa Arab. Okey. Tiada ulama yang berkata boleh membaca doa dalam sujud menggunakan bahasa selain Arab, melainkan pendapat-pendapat yang syaz dan dia janggal. Syaz ni dia macam pelik dan maksudnya sikit sangat yang macam agak pelik kalau ada pendapat kata baca doa dalam sujud ni boleh menggunakan bahasa Arab. Okey. Maknanya ada pendapat tu. Okey. Jika tidak mengetahui bahasa Arab, cukup berdoa di dalam bahasa yang difahami, tapi dibagi cadangan kat mana? Seperti mana Encik Rahmat sebut tadi, kalau kita tak tahu bahasa Arab, tak hafal pun kan. Contohnya Rabbi ja'al hadzal balada amina kan. Tapi kita nak doa juga doa macam tadi tu. Maka dia kata cukuplah berdoa dalam bahasa yang difahami di dalam hati. Jadi ini kalau kita ambil kepada pendapat ini, pendapat yang dikemukakan oleh Jabatan Mufti Wilayah, okey, kita ambillah pendapat ini, pegang pendapat ini. Okay, cukup berdoa, boleh berdoa di dalam hati. Maknanya dia kata juga kami menggalakkan agar masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya pada makna dan sebutan dalam solat kerana ia lebih terkesan kepada hati dan membawa kepada khusyuk. Maknanya dekat part ni mengatakan bahawa walau bagaimanapun usahalah nak menghafal, nak memahami. Tapi pada persoalan yang ditanya tadi tu, maka kalau ikut kepada pendapat ni, tidak boleh membaca doa melainkan doa itu dalam bahasa Arab. Mana-mana solat pun, solat fardu ke ataupun dalam solat sunat. Macam kata tadi sembahyang hajat nak baca. Tapi kalau nak baca juga, maka berdoalah di dalam hati. Yang bahasa Melayu tadi tu kan. Ini juga menjawab soalan Encik Rahmat sebentar tadi. Okay. Jadi peganglah kepada pendapat ini. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan juga pendapat-pendapat yang lain yang boleh kita jadikan juga dalam rujukan. Seperti mana disebut tadi tu. Tapi jika kita nak rujuk kepada maklumat ini, sangat dialu-alukan. Sebab Jabatan Mufti ni, mereka bukanlah orang yang biasa-biasa. Mereka ada ilmu. Mereka banyak buat juga kajian. Tambah lagi pada zaman Sahibus Samaha, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Memang banyak kajian yang dibuat. Jadi berpeganglah kepada maklumat ini. InsyaAllah kalau ada maklumat lain, saya akan kongsikan. Jadi kita dah ada jawapan dia, maka kita peganglah kepada pendapat ini. So, kita telah menjawab persoalan yang ditanyakan oleh Puan Aziah dan Encik Rahmat tadi. Moga-moga dapat dijadikan sebagai panduan. Baik, kita teruskan dengan doa satu lagi. Doa nombor 22. Okey, ada soalan tak? Saya tengok dekat chat. Kalau kita berdoa dengan perkataan kami dengan niat mewakili diri kita dan orang lain, bolehlah, boleh doakan kami. Dia sangat bagus kalau kita doa dalam doa bentuk kami. Macam kita diajar oleh Allah dalam surah Al-Fatihah lah. Kan? Kita kata ihdinas sirata, ihdina. Tidak berbunyi ihdini. Kalau seorang tunjukkanlah kepada aku, tentulah bunyi ihdini. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita ihdina. Tunjukkan hidayah kalah kepada kami. Jadi kalau kita doakan dia kami, dia termasuk juga untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, boleh kita lanjutkan sikit saja lagi. Boleh Ustaz. Boleh. Okey. Boleh Ustaz. Kita akan bincang satu lagi doa yang ke-22 untuk perbincangan terakhir kita, pembelajaran terakhir kita pada petang ini. Sebab kita pun dah dekat
3:30. Okey, kita ambil sikit lagi masa untuk kita memahami doa ini. Okey. Doa bilangan yang ke-22, okey, merupakan doa yang berkaitan dengan meminta kebaikan. Meminta kebaikan. Sudah pasti semua orang nak minta kebaikan, kan? Kebaikan dalam bahasa Al-Quran, dalam konteks pada doa ni, dia itu pada perkataan hasanah. Hasanah. Kita jumpa 2 kali hasanah. Okey, memohon kebaikan kepada Allah. Nanti saya akan ulang apa kebaikan tu. Okey, maknanya semua yang baiklah. Okey. Tapi kebaikan yang dituntut di dalam agama, nak minta kebaikan sudut apa? Di dunia, minta kebaikan pada Allah. Dan juga jangan lupa minta kebaikan di hari akhirat nanti. So, yang sempurna dan lengkapnya kalau nak minta kebaikan kepada Allah, minta kedua-dua zaman ini. Kita tak nak minta kebaikan untuk dunia saja, tapi kita juga untuk minta kebaikan di hari akhirat. Okay. Ini perbuatan seperti ini, minta kebaikan dunia akhirat, diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ke orang berdoa dia minta kebaikan dekat dunianya? Jawapannya ada. Jadi kita akan kongsikan. Okey. Sebelum tu kita lihat dulu. Doa itu berada dalam doa surah apa? Okey, Suratul Baqarah ayat 201. Okey, Suratul Baqarah ayat 201. Okey. Ayat 201 ni tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan ada mengikuti pengisian pada hari Sabtu lepas, Ustaz Luqman Makhtar telah berkongsikan kepada kita bahawa ayat 201 Al-Baqarah ni dia termasuk dalam kumpulan ayat berkenaan dengan ibadat haji. Okey. Jadi doa yang kita baca ni sebenarnya pada permulaan penurunan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 201 ni, dia berkaitan dengan doa-doa yang patut dibaca oleh orang mukmin setelah mereka selesai melakukan ibadat haji tu. So, nak baca zikir apa? Maka ada cerita pasal doa. Ada, maknanya ayat ni turun, dia ada sebab cerita yang khusus. Okey, sebelum kita pergi kepada ayat ni, kita kena tengok ayat sebelum dia. Kita kena tengok ayat nombor 200. Untuk kita faham doa Rabbana. Selama ni kita hafal doa ni. Semua orang boleh hafal doa ni kan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, cuma kalau kita tanya, apa makna hasanah dekat dunia? Apa makna hasanah di hari akhirat? Dan kenapa pula minta azab daripada api neraka? Sedangkan hasanah di akhirat kan termasuk adanya api neraka. Ini kita akan bincangkan insya-Allah kejap lagi. Okay, sebelum tu, untuk kita memahami jawapan kenapa kita kena minta dua kebaikan dunia di hari akhirat. Okay, kerana ada sebab penurunan ayat dia. Jadi, lihat di dalam Quran. Okey, saya buka pada legacyquran.com. Okey, kita buka surah Al-Baqarah. Siapa yang ada Quran dia boleh buka pada ayat nombor 200. Kita tengok dulu cerita sebenar. Untuk kita lebih faham ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Zaman ni kita hafal lah, kita baca. Okey, hafal doa ni, kita hafal. Tapi pernahkah kita mengetahui asal usul bagaimana doa itu? Tambah-tambah pula pada pengertian dia apa. Doa tu artinya bagaimana? Okey, kita buka pada ayat nombor
200. Sekejap. Saya ni nak cari ayat dia ni. Okay. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selalu orang jadikan sebagai penutup doa. Tak apa, tak kisah. Awal pun boleh, penutup pun boleh. Okey. Tuan-tuan lihat di paparan Zoom, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ataupun lihat di FB. Okey. Kita lihat tentang ayat nombor 200 kan? Ni ayat 200 Okey, kita tengok ayat 200 ni supaya kita faham ayat 201 tadi tu. Okey, ni ayat nombor 200. Okey, nampak ya nota yang saya paparkan ni? Jelas? Nampak, jelas. Okey, mari kita tengok. Kita tengok ayat dia. Ayat dia berbunyi apa? Ayatnya فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Okay, kita tengok ayat ni. Ayat ni. Okay, tengok terjemahan dia. Allah kata apa? Allah kata, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut, maknanya berzikir, menyebut-nyebut dan mengingati Allah. Sebagaimana kamu dulu menyebut-nyebut datuk nenek moyang kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Okay, maksudnya ini selepas ibadat haji. Dalam ceritanya, selepas buat ibadat haji tu ada satu kumpulan manusia di doa macam ni. Allah kata apa? Faminan nas. Dalam pada itu ada di antara manusia yang dia berdoa. Ada satu kumpulan manusia dia doa macam mana? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia doa, dia minta kebaikan dekat dunia je. Dia doa, dia kata apa? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dia sampai sini je sebenarnya. Dia doa, minta kebaikan dekat dunia saja. Dia tak minta kebaikan tu di hari akhirat. Maka diturunlah ayat berikutnya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Okey. Jadi cerita dia, okey, cerita dia sebenarnya ada satu kaum, kalau tuan ada tafsir Ibnu Katsir, dan kalau tuan rujuk tafsir Ibnu Katsir, ada satu kumpulan manusia dalam cerita siapa yang baca doa yang minta kebaikan dekat dunia saja ni. Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada didatangkan riwayat daripada Sa'id bin Jubair dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, ada sekumpulan orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang kampung lah, yang hulu-hulu ni kan, ketika mereka datang ke tempat nak wukuf, mereka buat ibadah haji, tapi ketika mereka sampai ilal mauqifi, sampai dekat tempat wukuf tu, kata Ibn Abbas, fayaqulun, mereka kata apa? Mereka doa yang itulah, doa dia sampai sini je. Tapi sebenarnya saya tak mau ulas panjang sebab nanti memang ada kelas asbabun nuzul setiap hari Jumaat petang. InsyaAllah Ustaz Uzil akan sampai pada ayat nombor 200 nanti. Tapi saya sebutlah sikit ringkas maklumat supaya tuan-tuan dapat maklumat. Ada ke orang berdoa Rabbana atina fid dunya je? Dia tak minta kebaikan di akhirat? Jawapannya ada. Ada. Dia kata, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia je. Dia tak minta kebaikan di hari akhirat. Okey. Yang buat kerja macam ni sebenarnya seperti mana kita Ibnu Abbas, okey, ada orang-orang Arab kampung, orang Arab Badui, dia datang, dia doa. Dia bukan dia doa Rabbana atina fid dunya ni. Okey, tapi doa yang dia baca tu, Allah Ta'ala cerita, doa tu dia minta untuk dunia je. Dia bukan baca doa Rabbana atina fid dunya ni. Tapi dia dalam kandungan doa dia tu, doa tu fokus dekat dunia saja. Okay, doa dia sebenarnya, doa yang bentuk umum, dia doa macam ni. Dia kata,
Allahumma ja'alhu 'ama ghaithin wa 'ama khisbin wa 'ama waladin hasanin. Doa dia orang ni dia doa apa? Okey, doa dia orang dia kata macam ni. Dia kata dia kata ya Allah, jadikanlah tahun ni, dia kata tahun yang banyak turun hujan, tahun yang subur, tahun kelahiran anak yang baik. Tak faham tak? Mereka ni apabila digalakkan supaya berdoa berzikir ketika wukuf tu, kan nak buat hujung ibadat haji tu, mereka doa minta macam turunlah hujan lebat kan. Kan hujan ni kan penting kat bumi orang Arab kan sumber air. Lepas tu bagilah tanaman-tanaman subur. Bagilah, dia kata apa? Dia kata bagilah kami anak-anak yang baik, dia kata macam tu. La yadhkuruna min amril akhirah syai'an. Tapi mereka tak sebut pun dalam ucapan doa tu untuk akhirat ni. Oleh kerana cerita mereka tadi ni, maka turunlah ayat Quran. Ayat ni lah turun. Ayat ni lah yang turun. Ayat ni Allah Ta'ala turun nak cerita kepada orang Islam ketika itu ada manusia dia minta kebaikan dekat dunia sahaja. Okay, faham tak cerita dia kan? Baru kita tahu, oh manusia ni siapa? Dia ada rupanya. Ada. Sebab ayat ni dia turun, ayat yang Allah tegur ni, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ni, sebelum ayat ni turun, ada orang yang buat kerja macam tu. Dia doa untuk dunia je. Tapi tak minta dia ada akhirat. Lepas tu turunlah surah Al-Baqarah ni. فَمِنَ النَّاسِ. Sebab tu pentingnya mengikuti kelas, memahami sebab turun sesuatu ayat. Kita lebih faham dia. Itu contoh dia. Lepas tu datang pula satu grup lain, mereka doa lain pula. Mereka doa lain tu doa yang ni lah. Akhirnya mereka doalah. Doa apa? Doa minta dunia dan juga akhiratnya. Maka doa ni lah, maksudnya mereka doa minta kebaikan dunia akhirat seperti yang kita nak amalkan ayat nombor 201 ni. Lepas mereka doa ayat nombor 22, ayat seperti maklumat yang ada dalam 201 ni, yang kita jadikan doa ni, Allah Ta'ala turun ayat memuji mereka. Allah puji orang 201 ni. Ayat 201 ni Allah puji mereka yang minta kebaikan dunia akhirat. Allah Ta'ala kata apa? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik daripada apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Ta'ala amat cepat perhitungannya. Allah Ta'ala memuji manusia yang duduk. Dia doa, dia minta juga kebaikan dunia, minta juga kebaikan di hari akhirat. Itulah ceritanya. Okey, tahu cerita dah? Kan? Tapi belum lagi memahami kepada intisari doa tu. Kita nak tahu latar belakang doa itu. Sebab tu dekat nota tu, kita letakkan dia, tajuk dia apa? Kita letakkan dia dekat tajuk dia, kita kata doa orang yang beriman. Bukan spesifik Nabi, bukan. Dia umum. Cerita orang beriman. Oh, patutlah kita katakan doa orang yang beriman. Barulah kita tahu asal usul cerita dia. Sebab tu berbeza. Kalau kita hanya hafal doa tanpa kita mempelajari, memahami apa yang kita hafal, dia akan membawa kepada perbezaan dalam doa. Okay. Tapi kalau dia hafal, setelah dia pelajari ataupun dia dah hafal, lepas tu dia belajar, makna dia sangat berbeza dari sudut penghayatan di dalam dia berdoa. Jelas ya? Inilah sebenarnya
yang kita nak buat, yang patut kita lakukan. Kita tak nak dalam hidup kita ni kita rajin beramal. Nak buat kebaikan, nak buat pahala. Tetapi yang kita nak buat kebaikan, yang kita nak buat pahala tu, kita tidak berlandaskan kepada pengetahuan yang sebenar. Okey, kadang-kadang kita ikut orang. Orang suruh, kita buat. Orang ajak, kita buat. Betul. Kita benda baik, kita kena buat. Tapi, seboleh-bolehnya, kita kena belajar. Kalau orang kata, kau bacalah doa ni, Nabi selalu baca. Sebab memang doa ni, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, di antara doa Nabi selalu baca, dia baca doa ni lah. Ini juga adalah doa Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu baca doa ni. Tapi kita tak cukup dengan kata, ya ke Nabi hafal, Nabi amal, aku nak amal lah. Tapi belum cukup lagi sebab kita nak mengetahui apa makna kebaikan dekat dunia ni. Hasanah. Fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Lepas tu kenapa ada wakina atapan? Inilah di antara, inilah objektif utama mengapa kita mengadakan sesi seperti ini. Sebab kita nak mengajak masyarakat. Okey, dia beramal dengan ilmu. Jadi, siapa yang ikut, siapa yang usaha, insya-Allah dia dapat menjada wajada. Siapa usaha, dia akan dapat insya-Allah. Okey. Jelas di sini? Okey. Dah tahu latar belakang dia sedikit kan? Okey, jadi kita ada waktu lagi tak ni? Orang yang dia sikit saja lagi waktu. Okey, kita jawab soalan kejap lagi ya. Puan Salma tanya, sekejap lagi saya jawab. Okey, kita terus kepada maklumat ni. Okey, kita nak cek jawapan lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, apa makna kebaikan di dunia? Okey, apa makna kebaikan di dunia? Okey, sesiapa yang ada di tangannya ataupun sesiapa yang ada memiliki kitab tafsir Ibnu Kathir ataupun dalam kitab tafsir mana-mana, cuba baca apa ulatan para ulama tafsir tentang makna kebaikan di dunia. Izinkan saya sebut ulasan Ibnu Kathir ya. Cuma saya minta maaf kerana saya tak letakkan dalam nota ni ulasan Ibnu Kathir tu. Saya cuma letak teks ataupun doa saja. Jadi saya minta tuan-tuan dengar baik-baik apakah ulasan Ibnu Kathir kepada makna kebaikan di dunia ini. Okey. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, dia kata rahimahullah. Beliau kata dalam tafsirnya, dia kata fajama'at hadhihi da'watu kulla khairin fid dunya. Dia kata doa ayat 201 ni, dia kata meliputi pelbagai kebaikan di dunia, wa sarafat kulla syarrin, dan juga menjauhkan segala kejahatan. Ibnu Kathir dia buat macam ni. Doa ayat 201 ni tuan-tuan, ia meliputi segala kebaikan dekat dunia, dan doa ni juga menjauhkan daripada segala kejahatan. Bukan bermakna kita faham doa tu minta baik, bukan bermakna kita tak minta jahat tu Allah elakkan. Tuan faham tak maksudnya? Kalau kita faham doa, misalnya contohnya macam kita kata, contohnya macam kita kata, ya Allah, berilah kepada aku syurga. Kan? Kita sebut minta syurga saja. Kan? Bukan bermakna kita tak minta jauh daripada api neraka. Faham tak maksudnya? Jadi Ibnu Kathir dia kata, doa ni walaupun dia bentuk macam berilah kepada kami kebaikan di dunia. Jadi Ibnu Kathir kata dalam doa tu
merangkumi permintaan kebaikan apa saja dekat dunia, termasuklah dijauhkan daripada kejahatan yang ada yang ada. Okey, baik dan buruk sekali. Bukan baik tu minta, bukanlah jahat tu minta dijauhkan. Okey, kita baca lagi ulasan beliau. Okey, beliau kata, dia kata fa innal hasanata fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawiyyin. Dia kata kebaikan dekat dunia yang kita minta dalam doa itu mencakupi segala permintaan yang bersifat duniawi. Betul lah kan? Berilah kebaikan kepada kami di dunia. Di dunia kebaikan. Maknanya dia bersifat duniawi. Dia bersifat duniawi. Okey, ingat ya, kalau kita belajar maklumat dalam ni, tak salah pun kita minta dunia dalam doa. Tak salah. Tapi bukan dunia saja. Bermakna boleh, Ustaz saya nak kaya boleh. Boleh. Tak salah. Sebab doa ni ada. Tapi janganlah minta kaya dekat dunia, tak nak kaya di hari akhirat. Itu yang tak tepatnya. Okey, kita baca ulasan Ibnu Katsir. Dia kata apa? Doa tadi tu adalah doa yang fokus kepada segala tuntutan bentuk urusan dunia kita. Dan sebab kebaikan di dunia dia umum. Maksudnya, apa saja kebaikan dekat dunia, ya Allah, bagilah kat kami. Bagilah kat kami. So doa dia sebenarnya adalah ringkas tapi dia padat. Okey, Ibnu Katsir dia bagikan contoh. Apa kebaikan dekat dunia tu? Dia kata min afiyatin, macam minta kesihatan, wadarin, rahbatin, nak minta rumah yang luas selita. Ada termasuk doa tu. Ibnu Katsir kata lagi, wadaujatin hasanatin, isteri yang cantik, yang baiklah. Hasanatin. Apa lagi contohnya? Warizqin wasi'in, rezeki yang melimpah, yang luas. Wa ilmin nafi'in, ilmu yang bermanfaat. Wa amalin salihin, amal yang saleh. Wa markabin hani'in, kenderaan yang nyaman, yang selesa. Lepas tu apa lagi dia kata? Wa sana'in jamilin, minta pujian yang baik. Ila ghairi dhalika mimma ishtamalat alaihi ibaratul mufassirina. Dia kata dan selainnya yang tercangkup dalam ungkapan-ungkapan keduniaan yang disebut oleh para ulama tafsir. Nampak tak contoh dia? Janganlah kita salah faham nak minta kereta yang nak minta bab rumah luas, nak minta pasangan, nak minta rezeki, nak minta kenderaan tu, semua tu Allah haruskan boleh minta pada Allah. Minta itu termasuk dalam kebaikan dunia. Okey, jelas? Cuma jangan jadi macam orang Arab Badui tadi tu. Hanya sebut apa? Ya Allah, jadikanlah tahun ni hujan lebat, tanam-tanaman kami subur. Setakat tu saja, full stop. Tapi kita orang beriman, kita doa juga untuk hari akhirat, kebaikan dia apa. Sebab kita orang beriman, bukan dunia saja, kita ada satu lagi alam. Jadi apa makna kebaikan di hari akhirat? Okey, catat. Okey, apa ulatan Ibnu Katsir? Dia kata yang dikatakan akhirat tu, kebaikan di akhirat, dia kata apa? Dia kata wa ammal hasanatu fil akhirati. Adapun kebaikan di hari akhirat itu, dia kata fa'ala dzalika, maka permintaan kebaikan yang paling top sekali. Maksudnya kan kita minta umum je. Ya Allah, kurniakan kepada kami di hari akhirat itu hasanah. Ibnu Katsir kata apa? Permintaan yang tinggi sekali. Dia kata apa? Dukhulul jannah, nak minta syurga. Tu termasuk dalam kebaikan di akhirat. Lepas tu apa lagi dia kata? Wa tawabi'uhu minal amni minal fad'il akbari fi arafati. Dia kata termasuklah, dia kata apa-apa yang ada di hari akhirat yang merangkumi nak minta perasaan tenang, aman dari ketakutan di hari
di hari pembentangan tu. Dia kata ketika hari pengumpulan di hari akhirat tu. Dia kata termasuklah apa juga, dia kata wa taysiril hisabi, diminta mudahkanlah hisab amal. Apa lagi? Dia kata wa ghairi dzalika min umuril akhirati salihati, dan pelbagai lagi kebaikan urusan di hari akhirat. Kan? Dapatlah 2 jawapan kan? Kita tutup last sekali. Apa makna waqina azabannar? Apa makna waqina azabannar? Peliharalah kami daripada siksa neraka. Kenapa muncul siksa neraka kat ujung? Dekat kalau kata syurga kat mana ustaz? Tak minta syurga ke? Nak minta syurga tu dah duduk dekat ayatnya. Kebaikan di hari akhirat. Kebaikan di akhirat tu yang tertinggi sekali, mestilah yang paling tinggi orang minta nak masuk syurga. Ya, dia termasuk dalam doa ni lah. Termasuklah nak minta hisab dimudahkan, nanti berada pada masyar, janganlah kami dalam keadaan ketakutan, beri kami ketenangan. Dia termasuk dekat fil akhirah. Masya Allah. Kan tengok doa ni, ya Allah, ringkas, padat, patutlah Nabi suka baca. Patutlah Allah Ta'ala puji ketika ayat ni turun. Lepas tu kenapa ada waqina azabana, pelihara kami daripada azab api neraka ni? Apa maknanya? Okey, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih, dia berikan huraian. Dia kata wa amman najatu minan nar. Dia kata ada pun diselamatkan daripada api neraka, maknanya apa dia kata? Dia kata fa huwa yaqtadi taysira asbabihi fid dunya. Ia membawa erti diberikan kemudahan pelbagai faktor penyebabnya di dunia. Lepas tu dia bagi contoh. Apa dia? Mishtinabil maharimi wal athami wa tarki syubahati wal harami. Dia kata iaitu berupa perlindungan daripada perkara larangan dan dosa, dihindarkan daripada keraguan dan juga perkara-perkara yang haram. Maknanya macam ni. Apa makna kita minta jauhkan daripada api neraka? Kata Ibnu Katsir, kita minta jauh Allah daripada api neraka ni sebenarnya kita nak minta di dalam doa itu faktor penyebab yang boleh menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Faham tak maksud doa tu? Kan? Dan doa ni dia ringkas, dia kata peliharalah kami daripada azab api neraka. Kan? Tetapi kalau kita faham ulasan Ibnu Katsir ni, dia kata dalam doa kata pelihara kami daripada azab neraka ni membawa makna, ya Allah, jauhkanlah kami, lindungkanlah kami daripada buat perkara-perkara yang boleh menyebab masuk dalam api neraka. Seperti mana kami buat dosa, kami buat benda-benda yang haram, ya Allah. Itulah sedikit ulasan daripada Ibnu Katsir. Faham tak? Faham Okey. Tengok doa ni dia punya ulasan tu, dia punya permintaan tu boleh masuk banyak permintaan. Betul tak? Tapi doanya pendek je. Kan? Kebaikan di dunia. Tetapi kalau disenaraikan maksud kebaikan dekat dunia tu, ya Allah, banyaknya. Lepas tu kebaikan di hari akhirat. Masya Allah, yang paling tertinggi nak minta syurga. Waqina azabannar ni sebenarnya, seperti kita sebut tadi, minta Allah Ta'ala jauhkanlah kita, ya Allah. Janganlah bagi aku buat benda-benda yang boleh bawa aku masuk neraka, ya Allah. Ia termasuk dalam waqina azabannar. Oleh kerana itulah, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW tidak Nabi selalu membaca doa ini. Okey, seperti mana hadis riwayat Ahmad. Kana aktsuru da'watin yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan perempuan ya, kalau para sahabat pun macam tu. Para sahabat
Kalau ada dia nak baca doa, dia tak tinggalkan doa ni. Kalau ada orang jumpa nak minta doakan, dia akan doakan juga dengan doa ni. Ini dilakukan oleh Anas. Anas bin Malik, dia ni kalau dia nak, dia kata dalam riwayat tu dia kata Anas bin Malik ni, kalau dia nak berdoa, dia sendiri nak doa, dia akan baca doa ni. Kalau dia nak doa-doa benda yang lain, maksudnya dia tak tinggallah doa ni. Begitu juga kalau kita nak doa, kalau nak minta doakan, kita boleh doakan juga orang supaya mendapat kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Dan saya tutup dengan satu cerita benar hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad yang Nabi tegur seorang lelaki yang dia ni dah lemah gemalai dah. Dia ni dah macam dah tak ada harapan, macam dia ni dah macam lemah seperti anak burung dah. Dia jadi macam dah nak jadi putus asa dah dia ni. Kan, lalu Nabi tanya dekat dia, engkau dah doa ke belum kepada Allah? Engkau dah minta apa-apa ke kepada Allah? Dia tahu tak dia minta apa? Dia cakapkan Nabi. Dia cakap, na'am, ya aku dah minta daripada Allah. Dia minta apa tuan-tuan perempuan? Dia kata apa? Dia kata, aku katakan. Laki tu kata, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Laki doa, dia kata apa? Ya Allah, jika engkau tetapkan nak bagi siksa kepada aku di hari akhirat, engkau bagikan je lah kepada aku azab tu dekat dunia ni awal-awal. Dia doa macam tu. Lalu Nabi kata pun, Nabi terkejut. Nabi kata, Subhanallah. Nabi kata, Subhanallah. Nabi kata apa? La tutiquhu awala tastati'u fahalla. Nabi kata, engkau tak akan kuat, engkau tak akan mampu terima azab tu kalau Allah bagi kau awal-awal dekat dunia ni. Lepas tu Nabi tegur. Nabi kata, fahalla qulta, awaklah hang tak doa. Nabi kata, kenapa engkau tak berdoa dengan doa ni? Nabi suruh dia tukar doa yang betul. Nabi suruh doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi suruh doa tu. Tuan-tuan, lelaki tu dia baca doa tu, tak tahu apa jadi pada dia. Fasyafahullah, Allah menyembuhkan dia. Kan dia tadi macam dah nak mati, dah rasa macam lemah gemalai dah. Dia doa kata seolah-olah macam, ya Allah, kalau aku nak kena azab di akhirat, azabkanlah aku dekat dunia. Kan? Lepas dia baca doa Nabi ajar tadi, Allah Ta'ala telah beri dia kesihatan, kesembuhan tuan-tuan. Sebab apa? Kan dia termasuk dalam tak apa? Atina fid dunya hasanah. Besar doa dia tuan-tuan ya. Okey, kita dah faham kan? Jadi janganlah tinggalkan doa ini untuk diamalkan. Kalau nampak orang dalam kesulitan, dia doa ni dia umum tuan. Dia boleh pakai pada apa saja situasi dekat dunia. Apa saja masalah, bacalah doa. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Nabi baca. Nabi tak tinggalkan, Nabi selalu baca. Jadi, mari sama-sama kita sampaikan. Kalau orang tanya pada kita, ada tak doa-doa apa yang mustajab? Yang aku ni banyaklah masalah, banyaklah sekian. Doa ayat 201 tu je lah. Tapi kita fahamkan dekat dia. Doa tu. Seperti mana kisah lelaki ni. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas, boleh jumpa riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik tuan-tuan, kita berhenti di sini insya-Allah. Nanti minggu depan kita ke sesi pagi semula ikut jadual yang asal kita. Kita akan sambung doa yang ke-23, ketetapan diri, taubat dan sebagainya. Okey, saya jawab satu soalan di dalam ni. Okey, jap. Dia tanya,
Bagaimana jika kita membaca surah yang ada mengenai doa semasa solat? Boleh. Boleh kita membaca doa ayat Quran di dalam solat dengan syarat. Kalau kita dalam keadaan kita sujud, kita baca doa macam doa. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita fahamkan doa ni. Masya Allah, Allah tahu masalah kita, Allah tahu apa yang kita hadapi. Baca doa ni banyak kali dalam sujud, dibenarkan dengan syarat. Berniat bukan untuk baca Al-Quran, tapi berniat untuk membaca doa. Tapi ada para ulama mencadangkan tak payah sebut Rabbana ni sebab dia jadi ayat Quran. Tukar dia kepada Allahumma atina. Ada dicadangkan macam tu. Sebab kalau kita baca Rabbana ni sebiji ayat Quran. Jadi kita bimbang. Sebab dalam sujud dilarang membaca ayat Quran. Tapi kita nak baca ayat Quran 201 ni. Maka sebagai ulama mengatakan boleh baca ayat Quran tu dalam sujud. Tetapi bukan niat nak baca ayat Quran. Bukan niat dia macam nak niat dapat pahala baca Quran. Tapi niat dia adalah berdoa. Daripada para ulama lain mengatakan, dia bagikan solusinya, dia kata, tukar dia Rabbana tu kepada Allahumma atina. So dia tak jadi ayat Quran. Sebab Quran mesti bunyinya Rabbana. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi siapa faham doa ni? Ya Allah, kadang-kadang kita tinggal. Kita lebih doa hafal yang dengar yang jarang dengar. Padahal yang ini selalu dengar daripada kecil kan. Amalkan, banyakkan membaca dia. Ya, dalam kehidupan harian kita. Moga-moga Allah Ta'ala keluarkan kita daripada masalah yang sedang kita hadapi. Kita tak tahu. Dan kita faham. Kalau kita faham, dia datang keyakinan. Kita ingat Nabi baca, kita ingat kisah Anas, kita ingat kisah riwayat Ahmad tadi, kita ingat kisah lelaki yang dah nak mati tadi tu, dia baca doa tu. Lelaki yang memang dalam keadaan lemah dan dia tadi kan. Moga-moga bagi manfaat kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan, saya berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelemahan, mana-mana jawapan saya tadi. Bolehlah tuan-tuan juga merujuk kepada mana-mana alim ulama untuk mendapatkan lagi jawapan yang lebih kukuh. Kalau ada saya tersalah memberi jawapan, tolong betulkan. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Okey, selagi kita manusia yang biasa memang tidak terlepas daripada kekurangan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.